Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ahmed. Berjumpa lagi, dah lama dah saya tak buat video. Jadi saya rasa terharu dan mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan subscriber kerana telah subscribe channel saya. Setakat ni saya tengok dah sampai 3,000 subscriber. Jadi ini suatu yang mengejutkan bagi saya. Alhamdulillah. Terima kasih terutama pada sahabat-sahabat dari Sarawak yang banyak menyokong subscribe channel saya. Okey, jadi sempena 3,000 subscriber, saya dah dapatlah satu komen dalam dalam YouTube. Dia tanya komen ni dari Kaos 96. Dia tanya, Cikgu Ahmed, bisikkah pengalaman buruk atau keseram sekumbang nyadi cikgu buat Sarawak tu? Boleh share? Okey. Jadi maksudnya di sini dia tanya, ada tak saya mengalami pengalaman yang menakutkan, seram kan di Sarawak sepanjang saya berada di sini. Okey, baik. Saya nak beritahulah bahawa saya tak pernah bertemu dengan mana-mana entiti sepanjang saya berada di Sarawak. Memang tak pernah bertemu. Tapi saya ada beberapa pengalaman yang saya kira ianya agak mistik. Ada tiga pengalaman. Okey, yang pertama, ketiga-tiganya berkaitan dengan pancing ikan dan memukat lah. Okey, yang pertama, tahun 1996-97, saya sangat gemar memancing. Saya sangat gemar memancing. Saya pergi ke mana-mana tempat, di jambatan, di sungai, di muara, kita dekat gerigat. Asal ada tempat yang boleh memancing, kita akan mancing. Waktu tu saya beli peralatan pancing di Sarike, dekat Sarike. Masa tu saya mengajar di Seratok, saya duduk di Seratok, saya mengajar di SMK Seratok. Okey, kemudian saya masih ingat lagi lah, dalam kegilaan saya memancing tu, sebab saya berjiran dengan rakan saya orang Melaka, Cikgu Zuli, dia mengajar sama sekolah. Sekarang dia dah jadi penolong kanan di Asajaya. Jadi saya saya didatangi oleh Cikgu Zuli. Waktu tu saya di kampung, mama mentua saya di Nyabuk. Zuli bagi tahu dengan saya, dia kata hari tu hari Sabtu tak salah saya, waktu tu tengah hari rembang, dalam pukul 1, pukul 2. Jadi Zuli datang rumah saya, dia bawa RX motosikal RX dia. Dia kata, Faizal, jom ngail lah. Dia kata, aku boring ni. Dia kata. So saya kata dengan dia, dah tengah hari ni. Dia kata. So dia kata, jom lah kita pergi mengail. Kemudian sebab saya tahu dia datang di Seratok ke Nyabur, memang ambil masa yang lama, lebih kurang dalam 1 jam perjalanan waktu tu, naik motosikal. Kemudian saya cakap dekat dia, okey lah kita pergi. So saya bawa kereta saya, kita pergi Gerigat waktu tu. Di Gerigat, air Tohor. Jadi kami mengail. Memang waktu tengah hari lah kami mengail, memang tak dapat ikan. Seekor ikan pun tak dapat. So waktu nak balik tu, saya perasan saya ada bawa jala. Masa tu jambatan Gerigat dia masih lagi baru buat, baru siap. Jambatan dari seberang ke Gerigat tu masih baru. Dulu mereka guna perahu je, sebab sungai dia tak besar, kecil je. Kalau air surut memang boleh berjalan kaki. Jadi saya kata, alang-alang lah Zul, kata, sebelum kita balik. Masa tu saya mengair tadi dekat tempat obo-obo. Zul ni dia ada kencing dekat situ. Dia ada kencing sebab tak dapat, dia ada kencing sikit lah. Dia mungkin dia tak tahan, dia buang air kecil di situ. Kemudian waktu nak balik, saya tebak jala. Saya tebak jala dekat dekat sungai tu.
Waktu tu dapat seekor ikan, kami panggil ikan bulu-bulus, ikan macam ikan panjang. So kecil je. Kemudian saya lepaskan balik. Waktu tu adalah ada macam sampah-sampah lah melekat kat jala. Saya pun angkat jala, saya simpan dalam kereta, kemudian kami balik. So nak jadi cerita, malam tu anak Zul dah balik rumah dari Seratok, saya di rumah saya, di rumah membentuk saya. Malam tu saya tak dapat tidur, rasa panas sangat. Kemudian saya tengok dekat luar, cahaya dekat tingkap tu dah malam, mungkin dalam pukul 2, pukul 3 pagi. Cahaya dekat tingkap tu dia terang, macam ada orang suluh lampu. Padahal waktu tu elektrik pun tak ada. Di Nyabur tahun waktu tu masih lagi masih lagi menggunakan generator. Tahun 96 tak salah saya, masih lagi menggunakan generator. Jadi dia panas, nampak terang. Saya cakap, ini cahaya apa ni? Tak lama lepas tu saya dengar, sebab dekat situ ada pokok mangga, saya dengar ada angin tiup. Waktu angin tiup tu berteraburlah daun-daun mangga ni tadi jatuh. Kemudian saya nampak orang berjalan, macam ada benda lalu, macam tu bunyi dia kan. Dan saya dengar lah kalau ada bunyi tapak kaki dekat jambatan, sebab rumah mentua saya ni dia ada longkang. Jambatan maksudnya mungkin lah ada orang yang sebenarnya di situ. Tapi tak ada bunyi. Tak lama lepas tu saya dengar ada orang kampung panggil mak mentua saya. Dan bila mereka cakap, mereka ada nampak macam bola api dekat bawah rumah. Kemudian dia berlega-lega di atas kereta saya. Kereta saya ni kereta kancil. And then the next morning tu saya tengok burung terkukur yang dibela oleh adik ipar saya semua mati. Kemudian dekat tengah dia ni ada, dekat dada dia tu ada macam berlubang. Kemudian orang kampung tanyalah, kenapa ni jadi macam ni kan. Saya tanya apa yang, sebab benda ni dekat atas kereta saya ni, apa yang saya dah buat. Saya kata saya tak buat apa-apa, saya cuma pergi mengail, mengail, kemudian tak dapat ikan, merasa menjala. Dia kata, mana jala tu? Saya kata, ada dalam kereta. Dan bila saya buka jala tu, dekat jala tu ada tulang ikan. Padahal waktu tu saya tak ada pun dapat apa-apa, semua dapat sampah je lah kan. Kemudian ikan yang saya lepaskan tadi, ada tulang ikan kan, dan berbau hanyir. Rupanya, kemudian orang kampung marah saya lah. Dia kata, cikgu tahu tak, yang kita lepas kita menjala, dia cakap, kita kena cuci jala, dia kata. Dia beritahu lah, sepatutnya selepas saya menjala, saya kena cuci jala. Saya tak boleh simpan macam tu saja. Dan saya pun cucilah, kutip semua sampah-sampah, tulang ikan, ranting, apa benda ada, siput dan macam-macam. Saya kutip lebih kurang satu plastik. Kemudian saya bawa pergi ke tepi laut dan saya buang balik lah. Kemudian saya basuh jala tu. And then the next day, adalah beberapa kali mentua saya beritahu ada gangguan kan, bunyi orang cakar dinding dan sebagainya. Tapi lama-lama dia okey, hilang. Itu pengalaman pertama lah. Tapi saya tak ada encounter berdepan. Kemudian yang kedua, yang ini saya dengan Zul juga. Zul dia ada dengan satu pot, Cikgu Zuli ni dengan satu pot mengair udang dekat Sungai Melupa. Dekat jambatan Sungai Melupa, dia kata masuk dalam sikit. So saya dengan dia naik motosikal pergi. Kemudian kami parking motosikal dekat tepi Sungai Melupa, jambatan Sungai Melupa. Kami jalan kaki masuk dalam. Waktu saya jalan kaki tu, saya nampak kami melalui satu pondok-pondok kecil tau. Pondok-pondok kecil banyak. Saya kata, ini pondok apa ni Zul? Dia pun tak tahu. Dan kemudian lama juga, lebih kurang setengah jam kami jalan. Kami jumpa satu tempat memang sedap mengair udang. Kai udang tak dapat. Dan tak lama lepas tu, cuaca jadi macam gelap, macam nak ribut. Saya kata, Zul, baliklah Zul. Kata kan, ni nak ribut ni. Dia kata, tunggu dulu balik. Saya memang tak dapat lah, seekor pun tak dapat. Akhirnya kami pun kelar kabut balik. Lalu juga dekat tempat tadi. So bila saya sampai di rumah malam tu, saya mimpi saya nampak macam ada kelibat orang Iban, tapi kecil lah, budak kecil.
pakai sirat warna merah berdiri depan rumah saya. Kemudian saya terkejut kan. Saya pun mengucap apa hal ni kan. Kemudian esok saya cerita dengan kawan saya, cikgu di SMK Seratok tu beritahu tempat yang saya lalu yang nampak pondok-pondok kecil tu, itu sebenarnya pendam. Pendam ni maksudnya maksud pendam ni ialah kubur. Lepas tu saya pun cakap lepas tu saya tak berani lagi nak pergi tempat-tempat macam tu. Itu yang kedua lah, pengalaman yang kedua. Yang ketiga, pengalaman memukat. Dulu saya belajar juga memukat dengan pakcik-pakcik dan sebagainya. Satu hari saya dengan kawan-kawan pergi memukat dekat Alip. Okay, kita tegar pukat. Kemudian saya masih ingat lagi lah, waktu tu ikan belanak banyak. Kami panggil kemura, ikan mura banyak, selalu sangkut lah. Ada juga beberapa ekor ikan udang tauhir, lapis dia panggil. Tapi yang sedap tu dapat ikan mura banyak. Waktu tu tengah hari Rembang air tengah naik. So saya ambil, saya simpan dalam dalam bakul tepi. Bila dah penuh, kita pergi dekat pasir, kita letak dekat situ. Bukan letak dalam satu baldi. And then 2-3 kali. Baldi tak besar, baldi kecil je. Tapi kami dah pergi ambil banyak ikan. Baldi tak pandai penuh. Sehinggalah seorang daripada orang kampung kat situ, dia kata cikgu, kita angkat je, kita balik. Saya kata kenapa? Kita balik je lah, dia kata. So tak banyak cakap, kami pergi ambil balik, cuci pukat tu, dah gulung-gulung, kami balik. So dalam perjalanan balik tu saya tanya, kenapa balik cepat ni? Ikan tengah banyak. Dia kata rupanya dia nampak, lepas kita letak benda tu, dia nampak ada benda seakan berbulu pergi ambil ikan tu. Patutlah ikan tu tak pandai penuh. So dia kata tempat yang kita kail ni, memukat ni, mungkin tak elok lah tempat dia. So sejak daripada itu saya tidak lagi lah terlibat dalam aktiviti-aktiviti turun ke laut ni. Kerana ianya memang agak mistik, agak menakutkan waktu tu. Itu dululah tahun 96, 97 Dan sekarang ni alhamdulillah lah, saya tak pernah lagi lah jumpa apa-apa, dan saya berharap saya tak akan bertemu dengan apa-apa. Jadi itulah pengalaman menyeramkan yang pernah saya lalui. Okay? Jadi terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel saya dan like serta share. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarawak terbaik.